Ucapan Naib Chancellor dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, ampun Tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik bagi pihak pengurusan tertinggi dan warga UKM menjunjung setinggi-tinggi kasih atas sudi perkenan duli Yang Maha Mulia Tuanku berangkat mencemar duli ke Majlis Convocation UKM yang ke-49 ini. Sesungguhnya keberangkatan duli Yang Maha Mulia Tuanku merupakan suatu tanda penghormatan yang tinggi buat patik. Seluruh warga Universiti Kebangsaan Malaysia, para graduan sekalian serta ibu bapa yang juga turut pada ketika ini sama-sama meraihkan Majlis Convocation UKM ke-49 dari lokasi masing-masing. UKM merapat sembah setinggi-tinggi kasih atas naungan duli Yang Maha Mulia Tuanku Chancellor yang telah memayungi UKM selama lebih dari 10 tahun. Di bawah naungan duli Yang Maha Mulia Tuanku Chancellor, UKM cemerlang dalam melahirkan masyarakat berilmu serta menabur bakti kepada masyarakat, kepada rakyat dan negara dalam menghadapi segala cabaran. UKM turut menjunjung setinggi-tinggi kasih atas perkenan duli Yang Maha Mulia Tuanku Chancellor untuk UKM menganjurkan convocation kali ini secara fizikal. Atas saranan dan titah duli Yang Maha Mulia Tuanku Chancellor, buat kali kedua pada tahun ini, UKM bakal mengiktiraf kejayaan graduan dalam suasana norma baharu. Justru sesi penyampaian ijazah tanpa sentuhan fizikal diteruskan sekali lagi dalam usaha mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Ampun Tuanku, patik seterusnya memohon limpah perkenan duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk mengalu-alukan hadirin sekalian dan meneruskan ucapan patik. Yang teramat mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Syafinas binti Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Tunku Temenggung Kedah, Pro Chancellor UKM. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki Ali, Ketua Setiausaha Negara. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak, Pengerusi Lembaga Pengarah UKM, ahli-ahli Lembaga Pengarah UKM, Pegawai Pengurusan Utama, ahli-ahli Senat, akademik dan warga universiti, serta para graduan yang diraihkan sekalian. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan limpah izinnya kita dapat bersama-sama dalam Majlis Convocation UKM ke-49 bagi meraihkan para graduan yang bakal menerima ijazah masing-masing. Terlebih dahulu, izinkan saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki Ali, Ketua Setiausaha Negara yang bakal diisytiharkan sebagai Pro Chancellor UKM yang baharu. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki juga merupakan alumni Fakulti Ekonomi dan Pengurusan pada tahun 1985. Saya juga ingin merakamkan jutaan penghargaan serta ucapan takziah di atas pemergian mantan Pro Chancellor UKM, Allahyarham Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid yang telah kembali ke rahmatullah pada 28 Ogos 2021. Seluruh warga sangat terasa akan kehilangan ini. Sesungguhnya pemergian Allahyarham Tun Ahmad Sarji merupakan suatu kehilangan yang amat besar buat UKM. Marilah sama-sama kita bertakafur sejenak serta menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada Allahyarham Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid. Al-Fatihah. Sidang hadirin sekalian, saya dan warga UKM turut ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak yang dilantik sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah UKM mulai 1 November 2021. Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak juga merupakan alumni tersohor dari Fakulti Perubatan UKM pada tahun 1979. Sekalung penghargaan juga kepada Tan Sri Datuk Sri Abdul Wahid Omar, mantan Pengerusi Lembaga Pengarah UKM
yang telah menamatkan perkhidmatannya pada 31 Oktober 2021 yang lalu. Sidang hadirin sekalian, syukur Alhamdulillah kita semakin menghampiri kejayaan. Jika pada tahun yang lalu kita semua berdepan dengan ancaman COVID-19 tanpa perisai, hari ini perjuangan kita sudah menampakkan hasilnya. Lebih daripada 95% rakyat Malaysia sudah lengkap menerima dos vaksin masing-masing. Semua ini terhasil daripada usaha yang digembling bersama oleh badan kerajaan, swasta serta sokongan seluruh rakyat Malaysia. UKM juga amat berbangga kerana turut berpeluang memainkan peranan besar dalam menyumbang kepada peratusan imuniti kelompok rakyat Malaysia. Di saat rakyat dan negara bergelut dengan ancaman COVID-19, UKM berani tampil menyahut cabaran bersama kerajaan memberi pelbagai bentuk sumbangan kepakaran. Pengurusan universiti bersama-sama KPT bersetuju dengan saranan kerajaan untuk mengubah sementara fungsi Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM atau HPKK UKM menjadi Hospital COVID-19 di bawah Ordinan Darurat 2021. Seterusnya, Pasukan Perubatan dan Sukarelawan Hospital Chancellor Tuanku Mukhris dan HCTM UKM yang juga telah menjelajah ke seluruh pelosok negeri dan desa bagi membantu mereka yang kurang upaya untuk menerima vaksin di kediaman masing-masing. Tahniah petugas barisan hadapan kita, anda memang hebat. Bukan itu sahaja, UKM juga diberikan mandat untuk menguruskan pusat pemberian vaksin IPT at UKM yang beroperasi di Dewan Gemilang. Alhamdulillah, kita baru saja menamatkan operasi selama 150 hari dengan kejayaan memberikan sebanyak 250,000 dos vaksin. Saya yakin ramai yang menerima vaksin di PPV IPT UKM. Antara PPV terawal yang bertanggungjawab memberi vaksin kepada orang ramai. Kita bukan saja memberikan suntikan vaksin kepada warga UKM, tetapi juga warga sekitar sehinggalah tokoh-tokoh negara, atlet, artis turut menerima vaksin di sini. Terima kasih kepada KKM, KPT dan MOSTI yang memberi kepercayaan kepada UKM. Tak cukup dengan itu, pasukan HCTM turut menyediakan perkhidmatan pemberian vaksin secara pandu lalu yang merupakan PPV IPT kedua di Malaysia yang menyediakan khidmat seumpama ini. Jadinya UKM adalah satu-satunya IPT di Lembah Kelang yang menyediakan perkhidmatan pemberian vaksin dengan 3 kaedah berbeza serentak. Begitulah antara sumbangan besar UKM kepada masyarakat dan negara. Tiada kata dapat digambarkan rasa bangga dan juga penghargaan kepada semua petugas kesihatan serta para sukarelawan yang bertungkus lumus siang dan malam tanpa mengharapkan sebarang bantuan. Sidang hadirin sekalian, pada hari ini UKM meraihkan kejayaan anda. Kepada para graduan, semestinya perjalanan anda untuk sampai ke Dekta pada hari ini disulami dengan 1000 cabaran, pengajaran dan juga kenangan. Tahukah anda semua sehingga ke hari ini UKM telah melahirkan seramai 214,236 orang graduan. Pada tahun ini sahaja, 7,709 orang graduan lagi akan berarak di pentas yang bersejarah ini. Tentunya kejayaan para graduan pada hari ini bukan saja hasil titik peluh sendiri, tetapi juga pengorbanan para pensyarah, ibu bapa dan juga rakan taulan. Walaupun SOP tidak membenarkan ahli keluarga meraihkan kejayaan graduan di Dewan yang mulia ini, kemeriahan ini dirasai kerana kita masih boleh berkomunikasi secara maya. Pada saat ini, ribuan yang menyaksikan di Facebook Live dan juga di YouTube UKM. Jadikan kejayaan anda pada hari ini sebagai pendorong untuk mencapai lebih banyak kecemerlangan di masa hadapan. Sidang hadirin sekalian, secara tradisinya, UKM memanjangkan penghargaan kepada tokoh yang telah menyumbang kepada negara dan masyarakat dengan penganugerahan ijazah kehormat. Sidang kali ini UKM bakal menganugerahkan ijazah kehormat kepada 2 tokoh ternama. Pertama, Yang berbahagia Tan Sri Dr. Jeffrey Chia, pengasas dan pengerusi kumpulan Sunway, iaitu sebuah konglomerat terkemuka di Asia Tenggara. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Jeffrey Chia juga merupakan pengasas dan pemegang amanah Yayasan Jeffrey Chia yang merupakan sebuah organisasi sosial yang berfokus kepada pendidikan di Malaysia. Seterusnya, Yang Mulia Raja Datuk Abdul Aziz Raja Adnan yang merupakan mantan pengarah bahagian keselamatan nuklear di Jabatan Keselamatan Nuklear Agensi Tenaga Atom Antarabangsa di Vienna, Austria. Pada tahun 2011,
beliau dilantik oleh Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa sebagai pengerusi kepada kumpulan penasihat Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa mengenai keselamatan nuklear. Beliau adalah di antara 3 tokoh Malaysia yang diakui dan diiktiraf sebagai pakar nuklear bertaraf antarabangsa untuk mengisi jawatan kanan di Agensi Tenaga Atom Antarabangsa. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Hari ini sebagai lambang penghargaan, 5 orang mantan tokoh akademik UKM bakal dianugerahkan gelaran Profesor Emeritus atas jasa mereka mencipta kecemerlangan kepada UKM dan negara dalam bidang kepakaran masing-masing. Convocation ini juga akan diserikan dengan penganugerahan anugerah pelajar diraja kepada saudari Nurhazikah binti Syamuddin daripada Fakulti Pengajian Islam dan juga saudari Kavina Siva Pragasam daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, dan setinggi-tinggi tahniah kami ucapkan. Kepada penerima anugerah lain, tahniah juga kita ucapkan di atas kecemerlangan yang dicipta. Sidang hadirin sekalian, hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. UKM adalah sebuah universiti watan yang ditubuhkan hasil perjuangan rakyat yang tidak pernah mengenal penat dan lelah. Walau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan universiti tersohor antarabangsa, UKM tidak pernah lupa akan asal-usulnya. Walaupun adat dan budaya sentiasa dipertahankan, pengiktirafan dunia tidak pernah diabaikan. Buktinya jika pada tahun 2020, UKM mencatat pengiktirafan antarabangsa di tangga ke-160 bagi kategori Asia oleh Times Higher Education, maka pada tahun 2021, UKM terus mendaki naik ke tangga 150 bagi kategori yang sama. Bukan THE saja, UKM juga cemerlang dalam penarafan QS World University Ranking. UKM berada pada tangga 144 terbaik dunia. Terkini, UKM berada dalam kelompok 5% universiti terbaik Asia apabila melonjak ke kedudukan ke-33 dalam penarafan QS Asia University Ranking 2022. Apa yang penting bukan penarafan semata-mata, tetapi sumbangan UKM kepada masyarakat melalui penyelidikan berimpak tinggi. Inilah penyelidikan gegar gamat atau dengan izin di translational research. Sidang hadirin sekalian, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Naratif baharu Universiti Watan, agenda teras mencorak kejayaan. Ibarat rumah ada tiang serinya, ibarat gunung ada pasaknya. UKM memperkenalkan Pelan Strategik Teras 2021-2025 sebagai kesinambungan kepada Pelan Strategik UKM 2014-2025. Kerangka holistik teras dengan izin talent, iaitu bakat, etik atau etika, revitalize, iaitu memperkasa, agile, tangkas dan soul, iaitu jiwa, menjadi nilai asas kepada setiap prakarsa yang dirancang. Lembayung teras menjadi naratif baru untuk UKM melangkah lebih jauh dan nilai ini perlu diterapkan dalam semua aspek bagi mencapai 2 matlamat utama, iaitu kebolehpasaran graduan dan penjanaan pendapatan. Para graduan yang dikasihi, kejayaan hari ini merupakan detik permulaan sebuah lembaran baru dalam kehidupan anda semua. Manfaatkan segala pengalaman dan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di UKM. Walaupun sudah bergraduasi, anda akan terus membawa jati diri universiti. Justru jagalah nama baik universiti. Sekali lagi, setinggi-tinggi tahniah diucapkan di atas kejayaan anda pada hari ini. Kami iringi perjalanan anda dengan doa. Semoga anda semua terus berjaya mencapai segala cita-cita dan seterusnya berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ingat, universiti ini adalah universiti watan kita. Mahkota Raja bertatah intan, anggun dipakai di atas takhta, warisan dipelihara, kemodenan dipesatkan, universiti watan lestarikan bersama. Ampun tuanku, sekian saja sembah ucapan Patik. Patik sekali lagi bagi pihak warga UKM menjunjung setinggi-tinggi kasih atas sudi perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku berangkat mencemar Duli ke majlis convocation ini. Sesungguhnya keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku menjadi penghormatan yang amat bermakna buat Patik, para graduan serta ibu bapa sekalian. Patik sekalian mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan usia Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Duli Yang Maha Mulia Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus
serta putera-putera di dalam keadaan sihat walafiat dan kekal memerintah di atas takhta Kerajaan Negeri Sembilan dan dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Menjunjung kasih Tuanku, sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.